daripada satu masjid yang saya mengajar sekitar ialah masjid besar juga. Kemudian saya termasuk dalam lajnah kononnya pakar rojok masjid berkenaan untuk dibincangkan antaranya pada iaitu sampai agenda-agenda yang lain. Sebab ada komplain daripada jemaah-jemaah sebab dia semayang Isyak tu terlalu lewat kerana penceramah tu meleret. Yalah, saya pastikanlah dalam 10 minit lepas Isyak. Soalnya begini, kalau kita ambil secara random, secara yang kebanyakanlah amalan masjid, kita katakan masuk maghrib 7 suku, ya tak? Azan dia ambil masa 5 minit dengan bergantunglah kalau muazzin tu lagunya sedap dengan suaranya 5 minit. Dah 7.20 dah. Daripada lepas azan tu nak tunggu semayang tu tunggu 10 minit. Kita tengok jadual kan. Jadi 7.30. Lepas tunggu tu dah baru mula semayang maghrib 7.30. Kalau imam yang cepat lekeh-lekeh apa semua dia ambil masa 15 minit dengan wirid dengan apa semua. Itu dia bergantung pada surah yang dia baca 15 minit. 7.45 baru mula ceramah. Ini pun mula ceramah kalau ikut waktunya 8.20 dah masuk. Setengah jam ceramah ni saya tak tahulah apa benda yang saya boleh cakap. Kalau saya lah kalaulah disyaratkan masuk waktu Isya mesti berhenti. Itu satu, tidak logik. Yang kedua, orang yang komplain supaya masuk Isya tu berhenti ialah orang-orang yang bukan jemaah yang datang ke masjid secara tetap untuk dia samping dia nak sembahyang jemaah tapi dia nak mengaji sama. Yang masjid berkenaan tu mungkin orang yang berhenti sembahyang tu dalam sekitar 10%, 5% je. Jemaahnya ramai tapi yang datang untuk mengaji, yang datang singgah sembahyang tu kadang-kadang dalam 10%, 5%. Kalau 200-300 orang tu mungkin dalam 50 orang tak sampai. Jadi apabila mereka berhenti waktu Isya setelah azan, tapi lepas azan tu penceramah sambung lagi, mereka frust. Mereka kata kita nak berhenti sembahyang tapi ceramah disambung. Jadi kadang sampai 10 minit, 15 minit, dia marah, dia komplain. Tapi orang lain yang tunggu daripada lepas maghrib sampai Isya tak komplain sebab orang tu datang di samping dia nak jemaah, dia nak mengaji sama. Tapi ni orang yang datang hanya untuk jemaah saja, dia singgah ni. Orang ni yang tak mau mengaji ni. Jadi terpulang pada pihak masjid dan polisi. Adakah nak layan segelintir kecil ni yang dalam 10% ni untuk dipendekkan ceramah? Nak melayan kehendak mereka yang sikit ni, yang tak nak dengar mengaji ni, yang datang hanya singgah ni? Atau nak melayan kehendak majoriti yang datang semayang maghrib serta ada jemaah, serta dia dengar ceramah, serta dia nak mengaji sikit sebanyak, serta jemaah Isya dia tunggu sikit 10 minit? Adakah yang mana lebih baik di antara dua pilihan ni? Nak melayan minoriti yang 5%, 10% ni atau nak melayan majoriti? Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga pula, mengaji macam kita dah buat ni sebahagian daripada keperluan untuk meningkatkan amal kebajikan kita. Kita buat sembahyang rakaat, ada satu hadis mengatakan kita bangun sembahyang sunat 100 rakaat. Tak sama pahalanya dengan orang yang sembahyang rakaatnya tak banyak sikit tetapi ilmunya banyak, lebih berkali ganda lagi sebab otaknya penuh dengan ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi orang yang semayang tunggu terbalik tetapi tak mempunyai ilmu yang cukup, jauh berbanding dengan orang yang semayang walaupun tak banyak dengan ilmu yang mencukupi, terutama dalam bab-bab ketuhanan. Jadi janganlah dia faham dia datang ke masjid dia dapat 27 kali ganda, dia jemaah dia tak payah mengaji. Banyak ajaran-ajaran sesat banyak berlaku macam itu. Maka dengan sebab itu program-program yang masjid buat antara maghrib Isya tu mesti dipergunakan dengan cukup baik. Cuma carilah penceramah-penceramah yang prolifik, yang apa terpulang. Saya sendiri pun kalau tak disukai sila hentikan. Tapi jangan mencacatkan program masjid. Kemudian kalau kita fikirlah, kalau pengajian yang macam ini dikecilkan, dipingkatkan, apa kegiatan utama masjid selain daripada jemaah? Tuan-tuan sebut pada saya. Kalau Maulidur Rasul setahun sekali, Tarawih setahun sebulan. Tapi yang amalan yang dibuat secara konsisten ialah ceramah-ceramah ini.
Maghrib, Isya, lepas tu ada lagi duha dan sebagainya. Kalau kegiatan-kegiatan ini dikontrol oleh minoriti ini, apa lagi yang tinggal di masjid? Ya tak? Jadi itu pendapat saya yang agak tidak boleh dilayan lah kalau benda itu berlaku di mana-mana juga. Jadi saya dipanggil mesyuarat tu sebab nak bincang antara isu-isu yang berbangkit ialah dia kata ada setengah-setengah komplain daripada orang ramai tentang lewat sembahyang Isya kena ceramah. Cuma penceramah pun kena rasional lah. Jangan dia syok sendiri sampai tambah lepas azan sampai sejam tak berhenti lagi. Itu cerita lain lah. Itu saya tak nak bela orang yang macam itu, melainkan ada forum, ya tak? Tapi kalau sekadar nak menghabiskan tajuknya 5 minit, 10 minit, 15 minit selalauan, bersabarlah kita tunggu. Kemudian seterusnya sembahyang Isya tu lagi lewat lagi baik. Kita tunggu, kita terus sembahyang, kata orang lewat kan dia tidur, kemudian dia bangun tengah malam, dia sembahyang Isya, lepas tu sambung dengan tahajud, lagi-lagi baik. Ya tak? Bukan untuk disegerakan. Dan kalau imam pun dia nak wirid panjang lebar apa, wirid lepas Isya. Siapa yang nak tunggu sampai sini subuh sila. Jangan mengganggu program sembahyang Maghrib. Katalah dia nak wirid panjang, dia nak baca panjang, jangan panjangkan waktu Maghrib. Waktu Maghrib tu waktu yang singkat, kemudian surah dipendek pun lazimnya sunat sembahyang Maghrib tu kuliah dengan qul Allah aja. Ya tak? Itu ada hadis sebutkan gitu kan. Sebab pada waktu yang lebih kurang 40 minit sejam ini kita nak penuhi dengan macam-macam, nak melayan. Tiba-tiba nak disingkatkan lagi dengan benda begitu. Nak balik lepas Isya tu balik cepat, nak balik tengok bola aja. Ya tak? Jadi benda-benda begini pihak masjid fikirkanlah dengan panjang, nak melayan komplain-komplain yang macam itu. Sebab sekarang ni buat komplain bukan payah, ada SMS, ada WhatsApp, mudah aja. Sambil-sambil tidur tengok-tengok buat komplain. Tapi masjid kena concern betul-betul. Komplain yang macam mana yang patut dilayan. Sekian, terima kasih. Kita masuk kepada satu lagi isu. Sebab saya suka bawa sebab samping ni. Saya balik daripada mesyuarat panel JAKIM penapis bahan-bahan Islam yang bercanggah dengan Islam. Saya dah menjadi anggota yang dipengusikan Ustaz Sri Arusani. Dah 20 tahun lebih lah. Mesyuarat di Melaka. Menilai berbagai-bagai penerbitan yang dikeluarkan di peringkat antarabangsa, di peringkat Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Melayu ke bahasa Arab, tak kira lah. Tapi terutamanya bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris lah sebab menjadi banyak. Perkara yang paling menonjol di dalam hal-hal yang sesat ini ialah buku-buku yang dibawa daripada di Indonesia. Itu jaga betul-betul lah. Yang kami siasat, yang kami baca tu, kebanyakan buku-buku yang menyeleweng ini yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia, yang mereka campur adukkan antara Syiah dengan Sunni, dan dia tonjolkan Syiahnya, di samping membawa aliran-aliran liberal. Ini jaga betul-betul. Sebab itu, apabila ada ura-ura Selangor nak bawa satu tokoh liberal ke tentang habis-habis dan tak jadi lah. Sebab itu semua tokoh-tokoh yang telah menyesatkan banyak orang Indonesia, tapi diperjuangkan oleh sekumpulan orang dalam nak bawa orang tu ke sini. Tuan-tuan kena sedar, perjuangan kalimah Allah dalam Bible juga bersarang di Indonesia. Sebab Bible dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu tu telah ada Allah tu lama dah. Mereka perjuangkan nak masuk sini, tak boleh masuk sini, telah masuk Sabah ke Sarawak. Dan berita terkini saya dengar ada salah seorang menteri kabinet yang mewakili Sabah Sarawak tu nak memperjuangkan supaya masuk juga ke Semenanjung ni, sebab kononnya terdapat lebih 60,000 orang Sabah yang bekerja di Semenanjung. Sabah yang Kristian. Jadi apabila mahkamah kata jangan di Semenanjung tak boleh, ini mereka cuba begitu. Kemungkinan mereka berjaya, tengoklah. Nak direview semula keputusan tu macam mana tak tahulah. Inilah tuan-tuan sekalian, bala bencana yang kita terpaksa tanggung dalam masyarakat multiracial, multireligious society macam ini. Yang menjadi sedihnya dalam kebanyakan senario ini, kita lebih berbentuk defensif rather than offensive. Kita banyak mempertahankan begitu, mempertahankan tak boleh berbuat benda semua. Cuba kita offensif, kita bersikap penyerang pula selama ini. Kalau mereka menyerang, mengatakan begini-begini dengan menghinakan Nabi Muhammad semua, kalau kita tak boleh kasih sekali buat keluar, oh Tuhan tu ada anak, tulis ke mana-mana, letak kat ni cakap ni jadi sedition pula ni. Ya tak? Tapi kita lebih bentuk defensif. Bila defensif ini 10 orang tumbuk kita boleh balas 3-4 je.
Kalau yang ahli pahlawan sangat tu dia boleh balas kan 4-15. Tapi dalam konteks sekarang susah. Jadi dengan sebab itu berhati-hatilah. Terutama kita memimpin masyarakat. Ibu bapa terutama tentang hala tuju anak-anak muda mereka. Sebab kalau dulu nak sesat dia kena masuk ajaran sesat. Dia kena pergi masuk guru-guru yang sesat, di mana-mana dia nampak pelik aja anak dia. Tapi sekarang anak kita boleh sesat walaupun dia berada di bilik tak pernah keluar. Ya tak? Satu anak kawan saya yang pergi ke Syria tak pernah keluar bilik. Dia dah kahwin, dah ada anak dah. Mak bapaknya kata dia duduk dalam bilik, tak pernah keluar, dia balik saja, dia daripada tugas dia belajar tu dia duduk dalam bilik je, tak nak berkodok main komputer dia. Dia kunci bilik dia, keluar makan gitu gini. Jadual makan pun jadual dia tak ikut masa orang lain. Dia elak daripada berborak dengan mak bapak dia. Satu ketika 2 hari tak, communication tak ada, handphone tak ada, semua tak ada, bilik pun tak ada. Mak bapaknya telefon tak jawab. 2 hari kemudian dia jawab telefon, dia jawab SMS, dia telah berada di Syria dengan senapang selendang di badannya, rifle. Tapi dengan doa mak bapaknya, dalam sebulan lepas tu baliklah. Dia pergi jumpa saya, bukan kata saya terus main hajat menjadi kawan balik, tidak. Dia minta kaunseling saya aja. Tapi balik lepas tu tak tahu, sekarang saya pun tak tahu. Itu maknanya. Sebab dengan borderless system, borderless world sekarang ni, dengan IT ni boleh masuk ke dalam seceruk rantau dunia ni. Jadi anak-anak kita juga amat terdedah kepada unsur-unsur ini. Jangan berkawat di depan ni. Kena berkawat di depan, duduk dan diam. Kau nak sini jangan berkawat di depan ni. Dan diam ya. Jadi itulah antara 2 perkara yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan sekalian. Berjaga-jaga tentang keadaan semasa yang sedang kita alami. Kemudian dari segi hukumnya, ada satu perkara yang keluar 2-3 hari lepas. Pelaburan saham amanah ni. Begini ceritanya. Apabila ASB telah difetwakan haram dalam 2 atau 3 tahun lepas. Ya tak? Difetwakan halal, sorry. Setelah dia 20 tahun dilahirkan, baru difetwakan halal kemudian. Mungkin benda tu halal pada awal lagi, tapi keputusan tu dilewatkan, mungkin ada kontroversi banyak. Dibuat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Mengikut berita yang saya tahu, persetujuan sebulat suara dicapai mengatakan benda tu halal. Tapi apabila balik ke negeri masing-masing, ada 1-2 buah negeri yang menolak fatwa ini. Saya berani sebut, yang pertamanya Selangor, yang keduanya Pulau Pinang. Alasannya kita tak panjang, alasannya cerita. Semua dia kata tak begitu memenuhi syariah compliant. Sebab tak begitu memenuhi kehendak syariah, iaitu dia kata ada sekitar 25 atau hingga 30% pelaburan tu masih tidak memenuhi kehendak syariah yang masih dilanggani oleh ASB. Dan saya tanya kepada pengurusi fatwa sendiri, dia kata saham atau dana yang terkumpul dalam ASB begitu banyak, tak mampu lagi lah diambil oleh bank-bank yang purely Islamic ini untuk dilaburkan. Dan yang terbanyak sekali mampu mengambilnya ialah bank. Namun begitu portfolio Islam pun masih tak mencukupi. Walaupun dia telah berkembang, dia bukan boleh ambil sebenarnya, dia nak ambil, kan boleh, dia kena ikut kemampuan portfolio dia untuk melabur secara Islamik. Ya tak? Jadi sebab tak boleh tu, maka timbullah peratus yang sikit itu, dia katakan benda itu tidak syariah compliant. Jadi kalau tidak syariah compliant, maka syubhah lah. Itu yang menyebabkan ada 1-2 negara, 1-2 buah negeri yang menolaknya. Kemudian dia orang guna pula alasan, saya tak payah sebut orang yang bercakap tu. Dia kata siapa yang paling otoriti dalam fatwa ini. Maka dia sebut dalam bab ini yang paling otoriti sekali ialah Syariah Committee di Security Commission. Ya tak? Nombor 2, orang yang bercakap, tuan-tuan tahu lah, YouTube ada semua, ya tak? Nombor 2 ialah Majlis Fatwa Negeri. Nombor 3 barulah Majlis Fatwa Kebangsaan. Soalnya begini, otoriti bukan dari segi kuasa, tetapi segi wibawa untuk mengeluarkan pendapat ini. Siapa dia? Macam Yusuf Qardawi misalnya, walaupun dia berseorangan dalam dunia ni, tapi pendapatnya seorang menjadi otoriti walaupun orang lain tak setuju, sebab kewibawaan dia tu diakui. Jadi pada konteks ini saya berpendapat
kewibawaan ahli-ahli majlis fatwa untuk mengatasi yang lain, sebab kesemua mufti-mufti terdapat di dalam jawatankuasa ini. Sedangkan dalam syariah Komiti Security Commission tidak merangkumi semua pihak. Cuma ada pakar-pakar ekonomi yang tahu tentang muamalat Islam, mereka berada di situ. Jadi tentulah keputusan-keputusan mereka lebih terjurus ke arah muamalat. Tetapi keputusan majlis fatwa ini lebih terjurus kepada kepentingan nasional. Jadi otoritinya bukan dari segi siapa nombor 1, siapa nombor 2, siapa nombor 3, tetapi siapa yang lebih berwibawa. Maka saya berpendapat yang lebih berwibawa ialah Majlis Fatwa Kebangsaan. Maka saya lebih berpegang kepada fatwa kebangsaan yang mengatakan benda itu halal. Tapi namun begitu, apabila ada yang mengatakan haram, tidak pelik tuan-tuan sekalian, dalam bab ijtihad ini berlaku dua pendapat itu perkara biasa. Imam Syafi'i kata sentuh perempuan batal, Imam Hanafi kata tidak, Imam Hanbali kata baca Fatihah tak wajib bismillah, Imam Syafi'i kata wajib. Jadi kalau tak baca bismillah tak sah semayangnya. Kalau imam tak baca bismillah tak sah semayangnya. Jadi kalau kita ikut semayang di Mekah tak sah semayang kita. Macam mana? Isu ini isu dah lapuk dah. Tak payah kita ungkit-ungkitkan apabila ada pendapat perbezaan begini. Maka dengan sebab itu, hadis kata siapa yang berijtihad kalau betul pahalanya 2. Kalau tak betul pahalanya 1. Jadi dalam kes ini kita tak tahu siapa yang lebih betul. Allah sahaja yang lebih betul. Maka saya bersetuju dengan pendapat Syekh Nizam ini. Dia kata dah ada 2 pendapat. Terpulang kepada kita, kita nak terima yang mana. Kalau kita anggap sebagai haram, pun kita hindarkan semua itu. Jual semua ASB itu semua, ambil duit modal saja tu, ambil. Tak usah lebut ke mana-mana. Kalau kita halal, teruskan. Itu pulang kepada kita. Dan itu pendirian yang terbaik apabila kita bertemu dengan 2 pendapat yang bukan bertelagak. Cuma yang majoriti, minoriti itu terpulang kepada kita. Kemudian komen saya, dalam negeri yang macam kita ni, sekitar orang Islam dalam 55% tu pun tak sampai. Penguasaan ekonomi kita dalam sekitar 20 hingga 25%, tak sampai 30 pun. 30 tu target tapi jauh daripada capai. 18 hingga 22% je. Sejauh mana kita boleh dictate untuk menentukan setiap economic product itu based on Islamic principle. Mesti syariah compliant. Sejauh mana kita boleh tentukan. Sebab kesemua Islamic activity ini directly ataupun indirectly involve non-Muslim. Orang kata jual nasi lemak, kalau kita nak jamin 1% kata tak syubhat, belum tentu. Dia nak simpan duit dia kat mana? Dia ambil ayam tu kat mana? Ambil ayam kat Cina. Walaupun dia kata sembelih, Cina bagi makan apa? Najis apa dia bagi? Kesemua akan timbul syubhah kalau kita nak petikai macam itu. Jadi tidak ada perkara yang tidak langsung mempunyai sebarang syubhah. Jadi begitulah ekonomi. Apabila ekonomi ini dikontrol oleh orang bukan Islam dalam keadaan macam ni, sejauh mana kita boleh demand sehingga sesuatu yang kita nak buat tadi 100% clear daripada syubhah. Kalau tak tengok, tuan-tuan tanyalah peniaga pasar malam tu, macam mana aktiviti. Kesemua barang-barang dia dapat ialah daripada kedai bukan Islam. Saya pernah tanya bapa mentua saya, apabila ayah pergi ke kedai, sebab ini cerita masalah najis tak najis ni. Dia kata imam semayang pun bila pakai benda ni dia anggap mungkin menajis ni, sebab wayar dia lalu kot shilling apa semua ni, tikus pijak apa semua. Waktu tu wayar bukan macam ni. Wayar tu ambil daripada ni sini tak. Jadi kalau apabila dia letak di baju, maknanya dia menjadi sebahagian daripada pakaian, boleh jadi batal semayang. Apabila kena tikus, kena tarik tikus sebagainya. Yalah. Jadi masjid yang tempat ayah saya semayang tu tak pakailah alat ni. Saya tanya dia, ayah pergi ke kedai, ayah beli apa-apa dekat Cina tu, ayah bagi duit RM50, dia bagi balik duit kecil-kecil RM10, dia samak dulu dah duit tu. Ayah yakin dia tak pernah pegang babi sebelum tu. Dan dia boleh dia lepas pegang babi, dia basuh dulu tak tangan dia. Dia samak. Tiba-tiba dia pegang duit ke ayah ni. Ayah ambil balik duit kat rumah tu, ayah cuci dulu tak duit tu. Dia tu mana nak boleh buat macam tu, dah jadi syubhat haram lah. Dia terkancing di situ. Saya kata bukan Islam nak sampai macam itu. Saya kata najis ni ada 2 jenis. Najis aini atau najis dan najis maknawi. Najis aini ini najis yang ada matter, ada material ni. Nampak tengok terketul situ, atau
rasa ada tangan terasa biji-biji atau rasa bau. Ini cara kita nak detect najis aini, najis yang ada metal, ada material. Najis ini mesti dicuci, mesti disamak, mesti dapat bau bulis. Kalau tidak, tak boleh. Jadi najis yang kedua, najis maknawi. Najis maknawi ni pada prinsip benda itu internal, dia punya prinsipnya dia najis, tapi segi lahirnya tidak. Orang bukan Islam tu najis. Ya tak? Maknawi di segi konsepnya. Tapi kita sentuhnya batal tak sembahyang? Dah, kalau lelaki-lelaki sama lelaki tak batal. Walaupun dia tak basuh punggung, kita sentuh badan dia, batal ke sembahyang? Tak batal, sebab najisnya tu najis maknawi. Faham? Tapi kalau najis aini batal. Jadi tentang duit-duit yang kita dapat daripada non-Muslim tadi, penuh dengan syubhah. Mungkin dia meniaga babi, mungkin dia meniaga arak. Kita ambil syubhah semuanya. Tapi mengapa kita kata tidak? Jadi kita double standard. Oh, yang pakai dekat sini ni mudah nak kata haram. Tapi yang itu kita buat diam-diam sebab duit. Jadi duit itu walaupun dia dapat daripada perniagaan arak, daripada babi semua, haram dalam konteks dia. Tapi bila dia bagi sebagai pulangan kat kita, kita tengok dari segi aininya tidak ada najis, tidak ada bau, tidak ada apa, maka duit tu boleh masuk poket kita jadi bersih. Walaupun dia meniaga babi, meniaga apa tu dia bab dia, tapi dia bayar balik sebagai pulangan kepada kita. Tukaran itu, kata kita bayar RM20, kita bagi RM50, RM30 itu bersih kepada kita, kepada dia haram. Faham tak? Sebab kenajisannya ialah segi maknawi. Faham tak? Faham tak? Jadi prinsip ini kita amalkan dalam bab muamalat. Kemudian dalam bab waya macam ni, prinsip fiqh dia kata al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Benda yang kita yakin sesuatu tidak boleh dihilangkan dengan syak. Kita yakin pada asalnya tidak ada najis, nampak bersih, nampak apa semua waya ni. Kita syak sahaja tikus lalu kawasan tu, tak ada bau pun, tak ada, kita syak saja. Syak ini tidak boleh menghilangkan yang yakin tadi. Tetap yakin itu dominan, yakin itu bersih. Melainkan kita bau betul-betul, nampak betul tikus lalu, ada dia kencing situ ada bau, baulah yakin itu hilang, iaitu waya ni telah kita kena najis sebab kita tengok betul-betul. Tapi setakat kita syak saja tikus menyeberangi tikus, itu syak, tak boleh menghilangkan yakin, maka sah kita pakai ni. Saya balik tak lama lepas tu, nampaknya masjid terpakai semula sampai sekarang. Inilah yang saya nak cakap ini. Gaya kita mengamalkan Islam ni banyak celup-celup. Nasib baik saya ni mengaji tinggi sikit, mengaji banyak sikit, saya boleh membezakan mana yang fantasi, mana yang realistik. Jadi dalam bab saham ni pun saya agak unsur-unsur macam itu ada. Jadi memikir negeri ini macam 100% dominated by Muslim people, pure Muslim people, yang hanya mereka ni buat benda yang tidak ada syubhah sama sekali. Kalau macam itu keadaannya, kita fikir tak akan berjumpa negeri kita macam ini. Mustahil. Jadi apabila negeri kita yang macam ini, yang ekonomi dinominated oleh non-Muslim dan sebagainya sebenarnya Muslim, tiba-tiba kita meletakkan kriteria sampai peringkat mustahil macam ini, ini timbul masalah. Saya mendengar daripada pengurusi Tan Sri Rosani sendiri, dia kata diberi briefing oleh pihak PNB sebagai pemodal induk kepada ASB lah. Dia kata kalau ditakdirkan Majlis Fatwa mengharamkan ASB, dia kata secara serta-merta kota ekonomi orang Melayu merujum, sebab itu yang terbesar sekali. Dan ini pun patut diambil pertimbangan sebagai maslahah di dalam menentukan sesuatu hukum. Tahu tak konsep maslahah? Iaitu public interest itu kadang-kadang dinamik kira untuk menilai sesuatu hukum. Kalaulah mudaratnya tak sebab. Contohnya macam ini. Dulu pembedahan mayat, pembedahan apa semua haram. Pembedahan nak tukar jantung tu apa semua haram zaman dulu. Sebab dia kata ini mengganggu hak Allah, kita tak boleh pandai-pandai hukum Allah semuanya. Tapi dalam 10 tahun, 15 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, setelah ditemukan banyak penemuan pembedahan organ transplant yang mendatangkan faedah yang banyak, boleh memanjangkan umur seseorang, dia nak sempat lagi ganti jantung apa semua, maka semua ulama dunia yang mana dulu memfatwakan sebagai haram tak boleh organ transplant, sekarang ni sebulat suara boleh organ transplant kerana ada unsur maslahah. Mengapa dalam aspek macam ini kita tak fikir macam tu sama sekali?
Kita terlalu berbentuk ideal, dan keaidilan itu sampai peringkat tak mungkin dipenuhi sepenuhnya. Maka pada saya memang membeli ASB. Sekian, terima kasih. Masuk kepada tajuk selanjutnya. Itu gaya saya berceramah ya. Gaya saya buat kat universiti macam itu. Kalau pelajar-pelajar tak puas hati, sila angkat tangan. Di sini pun saya tak puas hati, angkat tangan. Okey, pada malam ini saya sambung ciri-ciri mukmin tulen mengikut perspektif Al-Quran. Saya sambung yang dulu. Pada malam ini saya akan bawa satu surah yang menceritakan dalam 10 atau 11 sifat yang penting yang dimiliki seorang mukmin tulen. Dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ni surah yang ke-25, ayat daripada ayat 63 sampai ayat 74. Siapa yang rajin nak buka Al-Quran sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang Rahman. Mana siapa-siapa yang nak menjadi hamba Allah, Allah yang bersifat Rahman, bukan manusia tu Rahman. Dia nak menjadi hamba Allah, Allah yang bersifat Rahman. Maka ciri-ciri berikut dia mesti miliki. Jumpa ayatnya. Iaitu dia bermula daripada ayat 63. Jumpa? Siapa yang ada ni? Sekarang ni ada sistem macam-macam. Iaitu yang pertamanya, allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Tolong jaga adiknya pergi dia pusing-pusing situ ya. Sebab dia belum sekejap dia bunyi suara lah tu. Dia mula sikit-sikit dah. Tolong jaga ya. Dah masa saya singkat, jadi tolong jaga. Dia mula dah. Sebab dia tak tahu apa-apa, tapi mak bapak dia yang tahu apa-apa tu, tolong jaga. Yang ciri yang pertamanya, dia berjalan di muka bumi dengan penuh lemah lembut, dengan penuh tawaduk. Maknanya nak menjadi hamba Allah yang terpuji ini, dia hendaklah bersikap rendah diri dan humble di dunia ini. Itu tafsirannya. Saya tafsir itu, saya mengikut tafsir Al-Munir oleh Wahbah Zuhaili. Ini ringkasannya. Tapi tafsirnya yang banyak tu ada 16 volume. Ini ringkasannya. Tafsir yang latest oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi yang pertamanya, dia mestilah bersikap tawaduk, humble, rendah diri, hidup di muka bumi ini. Kemudian disambung, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terjemahannya, apabila mereka ditegur sapa oleh orang-orang yang jahil, maka mereka akan menjawab secara salam, secara simple. Maknanya dalam ayat ini, ulama Wahbah Zuhaili membuat conclusion, orang hamba Allah yang Rahman ini, yang kedua, dia bersikap lemah lembut walaupun kepada orang yang tak senonoh. Orang tu, orang jahilun, orang kumpulan tak elok, kumpulan samsik sebagainya, tapi tetap dia menjaga pekerti, dia lemah lembut pada orang itu. Dia tak act. Ni kita pun dah orang tu tak terpakai nak tengok muka apa tak nak. Ya tak? Tapi tetap dia tegur siapa. Dia tetap melayan dengan baik. Walaupun orang itu orang yang jahilun di sini, orang yang tidak, kita tak senonoh lah. Orang yang bersikap sifat tak baik. Itu ciri yang kedua. Mana bersikap lemah lembut dan bersopan santun, bertegur siapa walaupun kepada orang yang tidak berletak belakang baik. Itu yang kedua. Yang ketiganya, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Hamba Allah yang Rahman juga hendaklah mereka tidur malam demi kerana Allahnya dan melakukan sujud dan juga qiyamul lail. Mana ayat yang ini, ayat yang ke-64 ni sebagai sifat yang keempat ya. Iaitu hamba Allah yang Rahman ni selalu melakukan sembahyang tahajud. Rupanya sembahyang tahajud ni antara satu sifat, antara satu amalan untuk membina pekerti mulia. Kalau dia selalu bangun sembahyang tahajud, hubungannya dengan Allah begitu akrab sekali. Apa beza kita sembahyang berseorangan dengan kita sembahyang tahajud? Kita sembahyang ramai-ramai jemaah ni ada unsur kemanusiaan, ada unsur riak pun ada, nak bagi orang tengok, ada unsur pun dia baca sedap nak bagi orang dengar. Jadi kehebatannya tidak setanding dengan dia bangun sembahyang tahajud. Kalau dia berseorangan, dia hanya dengan Allah sahaja. Kadang-kadang sampai peringkat dia menangis, selalu merasai kehebatan dan keheningannya di tengah malam. Kalau orang yang selalu sembahyang tahajud, dia akan terasa begitu. Saya walaupun buat lama-lama sekali je, tapi terasa, tapi malas nak bangun. Sebab kena mengantuk lah betul begini. Tengok bola tak mengantuk. Jadi itu maksud sebagai ciri yang keempat,
hamba Allah yang selalu bangun sembahyang tahajud. Sebab sembahyang tahajud itu betul-betul dia hanya dengan Allah saja. Kalau isterinya tak tahu pun jangan kejutkan dia, pergi sembahyang di tempat lain. Tapi disunatkan dia kejut bersama kalau boleh. Yang kelimanya, nak menjadi hamba Allah yang Rahman ni, wallazina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama, iaitu mereka-mereka yang selalu berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab seksa neraka Jahannam. Kerana azab neraka Jahannam itu sesuatu yang pasti yang kami tak dapat elak. Dalam ciri ini Wahbah Zuhaili kata maksud Tuhan sebut sini sebagai ciri yang keenam atau yang kelima, yang keenam. Sebab dalam ini tak ada nombor. Tapi dalam tafsir yang besar ada nombor. Di sini saya dah ingat, saya sebut sendiri, iaitu sebagai ciri yang keenamnya hamba Allah yang Rahman ini, yang amat takutkan siksa Allah, azab Allah, iaitu neraka Allah, sehingga sepanjang masa dia berdoa untuk dihindarkan daripada siksa Allah. Macam kita baca lepas kita sembahyang, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, sebelah kanan. Lepas kita salam, ya Allah Tuhan kami pohonkan daripada Engkau ya Allah keridhaan Engkau dan syurga Engkau. Sebelah kiri, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dengan Engkau ya Allah daripada kutukan Engkau dan neraka Engkau. Jadi permohonan kita untuk Tuhan jauhkan daripada neraka ini melambangkan hamba Allah ini, hamba Allah yang amat takutkan siksa Allah, sebagai hamba Allah yang Rahman. Mengapa dia takutkan siksa Allah? Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kerana siksa Allah neraka Jahannam itu sesuatu yang amat dahsyat, yang tidak terperi dahsyatnya, dan dia rasa betul-betul, dan benda itu pasti berlaku. Yang jadi masalahnya orang durhaka kepada Allah ni, dia tak begitu rasa azab siksa Allah tu. Sedangkan kalau kat dunia ni panas sikit pun dah bersungut, air condition terpadam pun dah sungut. Sedangkan neraka berkali-kali ganda macam tu, tapi dia tak gaduh. Apa sebab? Keyakinannya kepada neraka itu entah ya entah tidak. Faham tak? Jadi bagi hamba Allah yang terpuji ini, keyakinannya kepada azab neraka itu sehingga menyebabkan dia takut untuk menjejaki ataupun untuk menyentuh benda yang salah sampai peringkat itu. Tapi kalau duduk di dunia ni, sikit panas tak terhadap, marah ke TNB, maki apa yang elektrik sampai sejam 2 jam ni, sedangkan sampai 2-3 tahun tak pernah padam tu, tak pernah syukur pun. Kena 2 jam tu padam, maki dengan TNB apa semua sekali, punya tak tahan panas. Tapi hamba Allah yang terpuji ini lebih takutkan siksa Allah yang dahsyat itu lebih daripada dunia. Itu perasaan dia. Kemudian ciri selanjutnya, yang ketujuh, yang apa tu? Wallazina yaqul wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini ciri yang universal acceptable, iaitu hamba Allah yang terpuji ini, yang Rahman ini, iaitu apabila mereka berbelanja, mereka tidaklah begitu boros dan tidak pula begitu kikir, tapi dia berada di tengah-tengahnya. Bermakna apa dia? Sederhana di dalam perbelanjaan hidup, beli baju ukur badan sendiri. Itu maksudnya. Maknanya sederhana dalam perbelanjaan. Bab ini saya tak payah ceramah banyak. Pakar ekonomi pun kata gitu. Nak hidup senang ni sederhana dalam perbelanjaan. Beli baju ukur badan sendiri. Kena buat saving. Jangan sampai kedekut. Ni nak bagi dia kaya sampai tak makan, tak apa semua. Ada macam Cati. Tempat saya dulu-dulu terkenal dengan Cati ni. Manusia paling kedekut tapi paling kaya. Saya tengok orang di kampung-kampung saya pun kaya-kaya kedekut, tapi nak beli motosikal pun sayang. Akhir-akhirnya dia pergi ke mana-mana pun orang tolong bawa. Kemudian ada satu kawan baik kenalan saya, dia beli kereta sepanjang masa, kereta second hand pun 10 tahun ke atas semuanya. Hartanya Masya Allah. Apabila saya borak-borak dengan dia kata membazir beli kereta baru tu, kereta lama sama aja. Sebab beli kereta baru, kalau kita kata sekitar 100,000, kereta itu juga dalam 5 tahun orang pakai 30,000 je. Kita beli yang 30,000 tu lah. Kualitinya masih cantik. Jadi macam itu sepanjang masa dia. Duitnya beratus ribu dalam bank. Itu dah tak betul dah tu. Tak usah lah macam itu. Sebab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan sesungguhnya kamu dengan nikmat Allah tu lahirkanlah. Maknanya rasakanlah nikmat itu. Dah duit banyak, travel. Dah duit banyak, buat rumah elok-elok. Jangan lebih, jangan riak. Dah duit banyak, bagi sedekah, pergi umrah.
buat kebajikan. Jangan riak aja. Jangan lebih. Sebab dia kata jangan lebih dan jangan kedekut sangat. Dan di antara lebih dan kedekut ini, di tengah-tengah tu terbaik. Ayat ini universal acceptable, maknanya semua dunia mengakui. Selanjutnya, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, iaitu ni yang ketujuh, yang ke-8 ni, mereka-mereka yang tidak pernah berdoa selain daripada Allah. Maknanya orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah dalam apa juga situasi. Sebab syirik Allah ini mudaratnya besar sangat. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh manusia melainkan dengan hak. Di sini bukan saja membunuh manusia, mereka tidak melakukan sebarang jenayah yang mudarat, yang besar. Yang kecil-kecil nak buat macam mana? Tertindih ayam lintas di depan rumah. Kadang-kadang terambil duit-duit hilang, atau kita kecil-kecil manusia tak dapat elak. Sebab itu bukan dikira sebagai sesuatu yang ideal, sampai tak pernah buat salah itu bohong. Jadi di sini dia kata jangan buat jenayah-jenayah yang besar. Nombor 1 syirik, nombor 2 jangan membunuh orang, wala yaznun, dan jangan berzina. Dan ulama membuat kesimpulan juga mengapa Tuhan sebut 3 perkara ni, dan ini antara dosa-dosa besar yang manusia lazim buat. Mensyirikkan Allah banyak, terlalu banyak perbuatan syirik sekarang ni. Nak huraikan cukup banyak. Tak kebut riak tu semua boleh jadi syirik. Pergi mana-mana majlis, kalau dia tak duduk depan tak mau duduk, kedatangannya mesti disambut, tu semua tu riak, syirik khafi. Tak usah kita urai banyak-banyak, nanti orang marah. Kemudian terjebak dengan perbuatan-perbuatan jenayah pembunuhan hari-hari. Setiap minit saya kata, kalau nak buat cek lah. Kemudian jangan sekali-kali zina. Sekarang ni zina mungkin menjadi sebahagian daripada rutin untuk mencari pendapatan, iaitu prostitut. Saya pernah tertanya-tanya sejauh mana ramai pemuda-pemuda yang pernah kahwin tetapi dia tak pernah melakukan hubungan seks terlebih dulu sebelum kahwin. Saya ragui sejauh mana, walaupun angka resmi tak ada. Kalau ikut statistik di Eropah, kalau perempuan yang lebih daripada 21 tahun, tak ada yang tak pernah bersetubuh sebelum kahwin. Apa yang saya tahu, maka ni ada satu cerita. Apabila Diana nak kahwin dengan Charles, mengapa gapnya begitu jauh? Charles tu tua daripada Diana berapa tahun tu? Kerana katanya telah dibuat research, telah dibuat penyidikan, Diana tak pernah lagi disetubuhi orang lain. Maka itulah disogokkan jadi dengan Charles. Mana sukar nak mendapat satu perempuan yang masih virgin. Maka timbul pula, oh kononnya dia tak cinta Diana, dia tak cinta dengan orang lain. Ini dunia seniwara. Wa man yaf'al zalika yalqa atham. Siapa yang melakukan ketiga-tiga jenayah besar ini, maka dia akan bertemulah dengan satu kemurkaan Allah, satu dosa yang amat besar. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Dosanya dan azabnya digandakan pada hari kiamat berbanding dengan dosa-dosa lain, sebab ini dosa besar. Wa yakhlud fihi muhana. Mereka akan kekal di dalam neraka, terutamanya syirik. Syirik kalau dia tak sempat masuk dalam Islam, mati dalam kekal dalam neraka selama-lamanya, walaupun dia buat kebajikan banyak, kalau dia tak bertaubat balik. Tapi kalau yang bukan syirik, seperti membunuh dan berzina, walaupun dosa besar, dia masuk neraka dulu, tapi kalau imannya masih ada, lepas tu dia ada chance masuk syurga balik. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang telah bertaubat, telah melakukan perbuatan itu, dan dia melakukan perkara yang baik, dia beriman sempurnanya, bermakna setelah dia bertaubat, dia insaf, dia behave himself accordingly, maknanya dia telah berubah perangainya, dan dia buktikan dengan tingkah lakunya wa amila amalan salihah, dengan perbuatan yang baik, sebagai membuktikan yang taubatnya tertulen. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang-orang yang macam ini Tuhan gantikan. Azan dulu ya. Mana dia muazzin? Azan dulu ya. Azan dulu. Saya berhenti dulu. Tapi izinkan saya 10 minit 15 minit lepas tu ya. Saat ni takut jadi macam masjid saya kata tadi.
10 minit je, jangan banyak. Saya tahu ciri, saya tak ingat yang keberapa, saya tak bilang tadi. Melainkan orang yang bertaubat dan dia beriman sepenuhnya, dia kembali balik kepada pangkal jalan, dia melakukan perkara yang baik selepas dia melakukan perbuatan itu dengan penuh insaf, dia mengaku salah, dia bertaubat semuanya, maka orang-orang ini Tuhan gantikan segala maksiat yang dia telah lakukan itu dengan yang baik. Ini ulama mengambil pendapat bahawa taubat kita yang diterima Allah, walaupun sebesar mana dosa yang kita buat, semua diampunkan oleh Allah, dan dosa itu yang kita buat itu digantikan dengan kebajikan. Melainkan syirik. Mana kalau dosa-dosa lain, kalau taubat kita Tuhan terima, kita berubah betul-betul jadi manusia yang betul-betul suci, maka segala dosa yang kita telah buat itu Tuhan hapus kira, dan tempat itu digantikan dengan kebajikan. Melainkan syirik. Syirik walaupun taubatnya diterima, tetapi segala kebajikan yang dia buat itu semua hapus kira. Dia kena qada balik dan sebagainya. Itulah fatwa yang kepada Arqam dulu, apabila difatwakan sebagai syirik, jadi diminta mereka bertaubat semula dan sebagainya. Tapi diminta mereka qada dan sebagainya. Kita tak tahulah adakah mereka buat atau tidak. Sebab syirik, walaupun dia terima taubatnya, tetapi segala dosa yang dia buat itu, segala kebajikan yang dia buat itu semua hapus, tak dikira. Kebajikannya habis, dosanya on, masuk neraka dulu, habis tu masuk syurga. Tapi kalau yang buat baik, aku yang buat dosa selain pada syirik, walaupun besar mana, dia bertobat, Tuhan terima taubat itu, maka dosa tu dihapus kira, dan dia mati dalam iman yang sempurna, masuk syurga terus. Kalau dia tak bertobat, kalau selain daripada syirik, dia masuk neraka dulu, habis tempohnya masuk syurga balik, kalau dia tak bertobat. Tapi kalau syirik, kalau dia tak bertobat, masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Nah, itu perbezaan dua kategori dosa. Dosa syirik dengan dosa-dosa yang lain. Kemudian, mengapa? Wa kana Allahu ghafurur rahim. Mengapa begitu Tuhan begitu pemurah dan sanggup memaafkan hamba-Nya begitu punya banyak dosa, melainkan syirik? Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ghafurun itu Maha Pengampun, Rahimah Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Siapa yang bertobat macam itu yang saya sebut tadi, dan lepas tu dia buat baik, mana dia betul-betul berubah taubatnya, bukan taubat nak buat lagi, taubat yang betul-betul insaf, maka sebenarnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sempurna betul. Kemudian ciri selanjutnya untuk menjadi hamba Allah yang Rahman ini, wallazina la yashhaduna zur, iaitu mereka-mereka yang tidak pernah menjadi saksi yang palsu. Itu terjemahan direct, tapi termasuk sini yashhaduna itu iaitu mereka yang tidak pernah menghadiri majlis-majlis kotor, tak pernah pergi kelab malam, tak pernah pergi majlis minum arak, tak pernah buat Valentine Day, tak pernah menghadiri majlis majlis gini stout apa gitu, tak pernah benar-benar begitu. Benda-benda yang macam ini orang-orang ini elak. Itu satu sifat hamba Allah yang Rahman, mengelakkan daripada menghadiri tempat-tempat yang tak elok. Melainkan kalau dia jadi spy, dia nak siasat, nak apa macam Sayyidina Umar tu lain lah. Yalah, itu digalakkan pula. Tapi kalau saja-saja nak cari pengalaman, nak pergi tengok tak salah. Takut nanti dia terjebak sama. Katalah dia nak pergi tengok sarang pelacuran, dia bukan ada apa-apa saja nak pergi tengok, takut dia yang itu ciri yang keberapa tu saya tak bilang lah. Kemudian wa iza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila orang-orang ini katalah mereka terserempak dengan sesuatu yang tak elok, dia pergi dengan tujuan apa, tiba-tiba dia telah tersalah lorong masuk ke jalan-jalan yang tak elok, ataupun terserempaklah, dia tetap menjaga maruah dirinya. Maknanya dalam sebarang situasi dia tetap mengawal dirinya supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan. Ini patut dimiliki oleh anak-anak muda. Dengan sebab itu, kalau kita sebagai ibu bapa, awas segala tindak tanduk anak kita, awas segala gerak-geri anak kita. Jangan mereka, walaupun mereka tak isap rokok, jangan biar dia berkawan dengan orang merokok, takut dia terisap. Sebab isap rokok itu sebagai denak, sebagai umpan untuk menjadi penagih dadah. Kata orang yang saya pernah interview lah, zina tu dia kata payah kali pertama aja. Apabila dah rasa sekali, lepas tu mudah. Bahkan dia akan cari. Maka termasuklah dadah ke, perempuan ke, arak ke. Ini 3 perkara. Yang sukatnya hanya kali pertama.
Dan lepas pada itu habis. Itu yang kena jaga. Jadi bagi hamba Allah yang terpuji ini, mereka begitu menyawal pekertinya, mereka tidak menghadiri tempat-tempat yang tak elok, dan apa mereka terserempak terpaksa melalui pun mereka tetap menjaga maruah dirinya. Kemudian ciri selanjutnya, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana, iaitu mereka-mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak berpaling telinga daripada seolahnya pekak buat tak dengar. Bermakna orang yang begitu sensitif dengan ayat-ayat Allah, yang begitu sensitif dengan ajaran-ajaran Islam, yang tidak memalingkan dirinya apabila dinasihatkan, bermakna orang yang suka dengan mengaji, suka dengan ceramah agama, suka dengan nasihat, suka datang ke masjid. Ini kalau ceramah dibuat, ni tahu ustaz ada kerja lain, kerja tu ya. Jadi dia nak benci. Kemudian kalau buka TV pun kena-kena yang tempat tu dia suruh buka yang lain. Sedangkan kalau siapa tengok ceramah Zakir Naik tu setiap waktu program dia, cukup hebat.